Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah merupakan video pengajaran sambungan kepada video yang sebelum ni yang merujuk kepada perkembangan model atom yang kita belajar tokoh-tokoh dia J.J. Thomson, John Dalton, Neil Bohr, James Chadwick kan. Dan kita dah belajar subatom yang berada di dalam atom, proton, neutron, elektron. Kita juga dah mengira perkaitan antara proton, neutron, elektron, nukleon kan. So kali ini kita tambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan perwakilan piawai bagi atom. Jadi sebelum kita mulakan kita punya pelajaran, samalah kita bacakan Al-Fatihah dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik murid-murid. Okey, kita dah berkenalan dengan struktur atom. Jadi kita tambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan perwakilan piawai bagi atom. Piawai ni maksudnya ialah yang apa orang kata? Yang standard lah. Pergi mana-mana pun, okey, macam mana kita nak wakilkan atom ni. Atom ni banyak jenis, banyak jenis sekeliling kita. Semuanya atom. Asal ada je benda hidup dan benda bukan hidup, adalah atom dalam dia. So macam mana kita nak wakilkan dia, kan? Kita nak sebut dalam besi tu ada atom, dalam kayu tu ada atom, dalam air ada atom, dalam angin, dalam api, semua ada atom. So macam mana kita nak, takkan kita nak kata atom api kan? Okay, so dia ada cara dia, kita nak represent, kita nak wakilkan atom-atom tu. So sebelum kita pergi lanjut, yang standardnya, kita berkenalan dulu bagaimana kita nak menulis simbol, simbol bagi atom ataupun unsur. Okey. Apa maksudnya? Simbol ialah simbol kimia yang ditulis dalam bentuk ringkas untuk mewakili unsur. Unsur ni maknanya atom itulah. Kan? Untuk mewakili unsur tertentu. Dia ringkas dia. Okey. Dan diwakili oleh satu perkataan. Dan biasanya huruf pertama dia akan gunakan huruf besar. Contoh unsur dia, contoh. Baik, kalium. Kalium. Kalium ni adalah satu bahan kimia, kan? Dan bahan ini dalamnya adalah atom. Kan? Atom kalium lah maksudnya. Jadi macam mana nak wakilkan dalam bentuk simbol? Simbolnya K. Bahan fluorin, kan? Simbolnya F. Nitrogen, simbolnya N besar. Sulfur. Sulfur yang awak bawa pergi camping, awak tabur-tabur keliling kemah tu kan. Tu sulfur lah. So simbolnya S besar. So di hadapannya biasanya kita akan guna huruf besar. Apabila diwakili lebih daripada satu perkataan, so huruf yang seterusnya akan kita gunakan huruf kecil lah. Contohnya logam magnesium, huruf pertama M, huruf kedua G kecil. Simbol Mg ni merujuk kepada atom magnesium ataupun logam magnesium. Lithium, kan? L besar, I kecil. So bila awak jumpa simbol-simbol ni, ini semua merujuk kepada unsur tersebut. Okey.
Baik, contohnya kita cuba buat sedikit latihan ni. Lengkapkan jadual di bawah. Macam hidrogen, simbolnya H saja, H besar. Kalium, K besar. Kalau simbolnya F, nama unsurnya tadi apa dia? Fluorine. Fluorine. C besar. Dia adalah karbon. Oksigen, simbolnya O besar lah. Boron, B besar. Okey. Kemudian aluminium, A besar, L, aluminium. Argentum, A besar, G kecil. Kalsium, C besar, A kecil. C besar, U kecil ini adalah unsur bagi kuprum. Klorin, C besar, L kecil. Ferrum, F besar, E kecil. Okay. Ini adalah kaedah-kaedah untuk mewakilkan atom tersebut melalui simbol. Baik, bila piawai, dia bukan hanya simbol, dia dilengkapi dengan nombor nukleon dan nombor proton. Perlu ditulis. Bila piawai ni dia standard lah. Dia yang standard, yang lengkap lah. Okay. So X ini adalah simbol, A ini adalah nombor nukleon. Semalam kita dah video sebelum ni, nukleon ialah proton tambah neutron. So kena tambahkan dua-dua ni baru akan dapat nombor nukleon. Z ini nombor proton sahaja. Berada di bawah. Dan biasanya nombor nukleon akan lebih besar lah daripada nombor proton. Sebab nukleon proton tambah neutron. So di atas ini biasanya awak akan nampak nombor ni akan lebih besar. Baik. Latihan 15, 3 unsur dengan nombor proton dan nombor nukleon. Okey. Dan ni unsur dia natrium, proton 11, nukleon 23, oksigen, proton 8, nukleon 16, magnesium, proton 12, nukleon 24. Berdasarkan jadual 17, tulis perwakilan piawai bagi atom-atom di bawah. Natrium contohnya. Okey, simbolnya N besar, kemudian A kecil. Kemudian atasnya adalah nombor nukleon dia berapa? 23. So 23. Kemudian bawah dia nombor proton 11. Okay, bagi oksigen simbolnya kosong O. Nukleon 16. Proton 8. Magnesium simbolnya M besar, G kecil. Nukleon 24 dan proton 12. Ini cara dia. Ini dah memang standard lah ni. Memang orang kata yang diterima pakai di seluruh negara lah. Lengkap. Mewakilkan sesuatu unsur dalam bentuk piawai. Baik, nyatakan perwakilan piawai bagi atom Y jika atom itu mempunyai 35 elektron dan 46 neutron. So dia guna Y. Kita tak tahu Y itu apa. So dia guna Y, kita gunalah Y. Elektron dan 46 neutron. So kita tahu atom neutral, atom yang neutral, proton sama dengan bilangan nombor proton sama dengan nombor elektron. Ini kita dah belajar video yang sebelum ni. So kalau dia kata elektron ada 35, maka proton dia pun ada 35. Baik, macam mana nak cari nukleon? Nukleon adalah proton tambah neutron.
So nukleon, proton tambah neutron. So proton kita tahu 35 tambah neutron 46. Okey. So kita akan dapat 81 lah. Okey. Jadi di sini atasnya adalah nombor nukleon 81, bawah ni nombor proton 35. Dah siap lah. Baik. Seterusnya latihan 16. Okey. Nama unsur B ni adalah boron. Bukan boron Cl ni adalah klorin. K ni adalah kalium. Okey. Nombor proton yang bawah ni 5, 17, 19. Nukleon yang atas dia 11, 35, 39. Okey, proton sama dengan nombor proton. Bilangan proton dengan nombor proton sama. Sini 5, 17, sini 19. Elektron sama dengan proton. Sebab atom neutral. Okey. Neutron ni awak kena kira. Kalau nukleon sama dengan proton tambah neutron. So neutron sama dengan nukleon tolak proton. Jadi yang macam ni nukleon tolak proton 11 tolak 5 lah. Dapatlah neutron 11 tolak 5, 6. 35 tolak 17, 18. 39 tolak 19, 20. Okey. Baik. Struktur atom mengandungi subatom, iaitu kita dah belajar dah. Dalam tu ada proton di dalam nukleus, neutron dalam nukleus dan elektron yang mengelilingi nukleus dalam petala yang tetap. Dan lengkapkan jadual berikut dengan melukis struktur atom bagi setiap ini. Soalan ni pun popular lah. Kita tengok contoh. Kamu diberi unsur beryllium 9 ini adalah nombor nukleon. 4 ini adalah nombor proton. Proton 4. Okay. Elektron pun 4 lah. Sebab dia sama. Neutron adalah nukleon tolak proton. Dapat 5. Okey, jadi tengah-tengah mesti nukleus. Dan di dalam nukleus ada proton dan neutron. Jadi proton ada 4 kan. Atau dia tulis sini 4P. P itu mewakili simbol proton. Dan neutron 5 ditulis 5N. Okey. Jadi elektron 4 ni kita nak buat petala dia. Okey, kita buat bulatan di luar nukleus. Dan petala pertama mesti ada 2 elektron. Dia tak boleh lebih, maksimum 2. So baki lagi 2. Buat lagi satu petala kedua. Dan petala kedua ni dia adalah maksimum dia 8. So kat sini saya buat nota sikit Tengah-tengah ni nukleus. So petala pertama maksimum 2. Maksimum 2 elektron sahaja. Petala kedua maksimum 8 elektron. Okey. Dia macam ni. Memang macam ni. Nanti kita tengoklah dekat bawah ni. Dia punya kita akan belajar lah. Untuk latihan ni awak pakai dulu nota ringkas, nota fast ni. Nota pantas ni So proton bagi F ni simbol bagi fluorin, proton ni bawah ni 9, neutron 19 tolak 9, 10, elektron sama dengan proton 9. So bila awak lukis, tengah-tengah dia adalah nukleus. Okey, proton ada 9,
So sini adalah 9p. Neutron ada 10, 10n. Okey. So petala pertama mesti ada 2. Elektron. So 2 elektron dia ada 9 kan. So baki lagi 7. So 7 untuk ada di luar petala yang kedua lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap. So proton di sini yang bawah ni 8, neutron 16 tolak 8, 8. Elektron sama dengan proton pun 8. So bila awak lukis tengah-tengah ni nukleus, proton dalam ni, so 8p, neutron pun 8, 8n. Jadi petala pertama 2 elektron sahaja. Okey, bila 2 elektron baki berapa? Dia 8, 2 dah masuk, baki 6. Di mana lagi 6? 6 di petala kedua lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap. Ini caranya melukis struktur atom. So di dalam struktur atom awak mesti tunjukkan, okey, mesti ada nukleus, mesti ada petala, mesti ada elektron, mesti ada proton, dan mesti ada neutron. Barulah lukisan kamu tepat dan dapat markah penuh lah. Kalau awak tiba-tiba tak buat nukleus, awak buat elektron saja. So lukisan awak tu sama ada salah ataupun markahnya akan jadi kurang. Okey, seterusnya soalan esei. Rajah 18 menunjukkan satu atom unsur X yang digunakan bukan simbol sebenar. Jadi X ni kita tak tahu apa unsur apa. Baik, dia diberi nukleus kat tengah-tengah, mana dia ada 1 proton sahaja dan 1 neutron sahaja dan 1 elektron sahaja. Okey. So soalan dia mana dia? Uraikan atom yang ditunjukkan. Nukleus terletak di tengah. Tengah? Tengah apa? Nukleus mengandungi proton. 1 proton dan neutron. 1 proton dan 1 neutron. Elektron bergerak mengelilingi nukleus. Elektron adalah bercas negatif. Atom mengandungi 1 elektron. Nukleus terletak di tengah atom lah. Okey. Baik. Kita pergi kepada susunan elektron bagi atom. Baik, susunan elektron unsur dengan nombor proton 1 hingga 20 sahaja. Maksudnya kaedah ini terpakai untuk elektron yang berjumlah 1 hingga 20 sahaja. Maksudnya apabila unsur itu ada elektron yang lebih pada 20, contohnya elektron dia 30, 40, kaedah ni tak boleh pakai. Kaedah ni tak boleh pakai. So kaedah ini kita boleh guna pakai untuk unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 ataupun nombor elektron lah. Nombor elektron pun 1 hingga 20 sahaja. Proton dan elektron sama banyak kan. So dia sama je lah. Okay.
Jadi petala pertama, selepas pada nukleus, petala pertama yang awak lukis itu maksimum elektronnya hanya 2 sahaja. So bila awak lukis petala yang kedua maksimum 8, petala ketiga maksimum 8, petala keempat maksimum 8. Jadi 2, 8, 8, 8. 8, 16, 24, 26, 28. Tapi ni 20 je kan. So nanti kita tengoklah macam mana. Biasanya awak punya level sekolah menengah, dia takkan bagi elektron yang banyak-banyak, tak adalah. Habis-habis pun elektron awak 12, 17. Biasanya sampai petala ketiga je. Awak punya level biasanya soalan akan bagi sampai petala ketiga saja awak lukis. Baik kita berkenalan pula dengan satu lagi istilah baru. Tadi kita belajar elektron kan. So kita belajar istilah baru dinamakan elektron valence. Elektron valence. So apa dia maksud elektron valence? Elektron yang terletak di petala yang paling luar sekali. Yang paling terluar sekali. Sesuatu atom. So kalau petala awak ada 3, petala yang ketiga tu adalah electrovalence. Tak kisahlah berapa jumlah dia. Kalau satu electrovalent lah. Kalau pada petala ketiga tu ada 2, 2 electrovalent lah. Okay. Kalau atom tu ada satu je petala, petala pertama itulah electrovalent dia. So electrovalent adalah elektron yang terletak di petala yang akhir sekali. Apa sifat dia? Unsur dengan bilangan electrovalent yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Contohlah, contoh kalau unsur X dan unsur Y, contohnya. Bila awak lukis unsur X ni, nukleus, petala 1, petala 2, kan? Pada lukis-lukis, petala 2 dia ada satu je elektron. Y pula, nukleus, kan? Ada satu je petala. Pun petala pertama dia satu je elektron. Jadi, electrovalent dia satu, Y pun electrovalent dia satu. So, apabila electrovalent dia sama banyak, sifat kimia dia akan sama. Apa maksud sifat kimia? Maksudnya kalau Y ni boleh terbakar di udara, X ni boleh terbakar di udara, Y pun boleh terbakar di udara. Itu sifat kimia. Kalau X ini apabila dimasukkan dalam air dia meletup, Y pun apabila dimasukkan dalam air dia meletup. Kerana setiap tindak balas kimia yang memainkan peranan adalah elektron valent ni. Apabila electrovalent dia sama satu, maka peranan dia sama, perangai dia sama. Apa yang kita boleh perhatikan pun adalah benda yang sama dalam tindak balas lah. Okey, penentuan daripada susunan elektron atom. Contoh natrium. Natrium yang mempunyai nombor proton 11, elektron 11, electrovalent 11. Sebenarnya natrium ni tadi kita dah tulis dia punya standard perwakilan piawai dia begini. So daripada sini kita dapati sini adalah proton. Sebab tu dia dapat proton 11. Okay, kemudian 23 ni adalah nukleon. So proton dengan elektron, proton dan elektron sama banyak. Okey. Susunan elektron 2, 8, 1. Sebab apa? Elektron dia pun 11. So kalau kita lukis, ni dia punya nukleus, petala pertama 2, maksimum 2 kan.
Petala kedua maksimum 8. 2, 4, 6, 8. So dah 10. 1, 2, campur 8, 10. Sedangkan elektron ni adalah 11. So last kali ialah 1 lah. Jadi elektrovalen 1. Elektron valen 1. So bila elektrovalen 1, dia merujuk kepada kumpulan bagi unsur tersebut. Nanti awak belajar, sebenarnya awak belajar bab 4. Kumpulan-kumpulan ni. Tapi tak apalah. Kita ambil tahu dulu. So maksudnya dalam bab ni dia tak tanyalah awak ni kumpulan apa sebab kumpulan kita tak belajar lagi. Ni orang kata pengetahuan yang terkait yang terkait dalam bab ni di dalam bab akan datang nanti dia dah berkaitan dah. So elektrovalen ini dia menunjukkan kumpulan. Kalau satu, kumpulan satu. Kalau elektrovalen dia 2, kumpulan 2. Macam tu. Dan bilangan petala, kita ada petala 1, petala 2, petala 3 adalah merujuk kepada kedudukan unsur itu terletak di kala 3. Di kala 3. Tak apa, yang ini dua perkara ni awak dengar saja dulu. Sebab untuk belajar lebih lanjut dalam bab 4 nanti. Dengar saja dulu. Baik, jadi yang penting kat sini, kita tahu elektrovalen ni adalah satu lah, iaitu bilangan elektron yang terletak pada petala yang paling luar sekali. Alright. Jadi untuk yang tuliskan nombor proton dan susunan elektron ni, saya akan sambung pada video yang seterusnya. Nah, untuk perwakilan piawai ini saya berhenti sini dulu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.